Dia yang lah yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi pimpinan HIG, Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah kuliah duha yang diadakan di dataran HIG pada setiap Jumaat di bumi Langkawi ini, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di bulan Zulqa'dah, sudah pun melepasi Ramadan dan Syawal. Mudah-mudahan Ramadan yang lalu menjadi Ramadan yang terbaik kita. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, usah kamu tangisi Ramadan yang telah pun pergi, kerana Ramadan yang akan datang akan tiba nanti. Tetapi tangisilah, andai Ramadan yang datang itu nanti kamu sudah tiada lagi. Ramadan yang berlalu 1444, teriak ayat mata darah pun tak akan patah balik dah. Bukan kata Ramadan Syawal yang sudah berlalu, subuh tadi pun tak boleh patah balik dah. Dia kata tak payah menangis kerana Ramadan tahun depan akan main. Tuan-tuan, Ramadan ni akan mai bukan tahun depan saja. 1445, 46, 47, 48. Berulang-ulang kali Ramadan itu akan datang dan datang lagi. Cuma dia kata, menangislah, tangisilah, seandainya Ramadan yang datang nanti itu kamu sudah tiada lagi. Maknanya kita patut menangis berpisah dengan Ramadan, mengenangkan kemungkinan pada tahun di mana Ramadan akan tetap datang itu kita sudah tidak dapat menyambutnya lagi. Ramadan hari itu rupa-rupanya Ramadan terakhir kita. Adakah kita telah memberikan yang terbaik pada Ramadan yang lalu? Puaskah kita? Saya yakin semua kita tak akan puas hati pada apa yang telah kita bagi. Ibadat-ibadat yang kita buat, sedekah jariah, wakaf yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita telah sempurnakan. Ramadan hari itu memang kalau kita tengok secara umum, kebanyakan kita sudah buat lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tetapi saya penuh yakin kalaulah kita tahu Ramadan hari itu Ramadan terakhir kita, agak-agak kita lebu mana, tentu kita akan buat paling baik.
Pasal kita dah tahu dah, kita tak jumpa dah tahun lepas. Tapi oleh kerana manusia ini perangai dia panjang angan-angan. Manusia ini dia suka leka alfa. Manusia ini dia suka take for the granted. Dia macam confirm dia nak jumpa lagi Ramadan, dia akan jumpa Ramadan. Alhamdulillah, kalau Ramadan yang lepas tu siang harinya kita puasa dari subuh sampai tenggelam matahari, kita baca Quran banyak siang malam, sehari-hari 1 juzuk kita khatam kurang-kurang. Ada yang siang dia baca, malam tadarus pula di masjid, di surau. Alhamdulillah, kita banyak zikir, istighfar, tasbih, tahmid. Kita banyak memberikan sedekah, infak. Alhamdulillah, tiap-tiap malam kita bangun sepertiga malam setelah berdiri sampai jam sembahyang isya, tarawih, witir, berjemaah. Begitulah Ramadan yang lalu. Alangkah betul kalau kita mati waktu tu kan. Pasal confirm dah kita waktu itu cukup dekat. Kita waktu tu cukup rapat. Kita waktu tu sangat hampir lah kita ni. Terasa kita. Pasal apa? Pasal auranya surga itu dapat dirasai. Suasana takwa itu sangat dapat kita nikmati di bulan Ramadan. Saya yakin tuan-tuan semua kita sama. Ramadan pergi, kita sedih kerana kita tak dapat ganjaran luar biasa yang disediakan dalam Ramadan. Kita menangis kerana berpisah dengan Ramadan. Kita minta Allah terima amalan kita dalam Ramadan. Kita minta supaya Allah tinggalkan jejak-jejak ke syurga selepas Ramadan berlalu. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita lah orang yang layak untuk benar-benar menyambut hari raya di Syawal yang lalu. Semoga Allah panjang umur kita, tuan-tuan. Kita nak tengok sikit sebelum kita lebih lanjut, apa tanda orang tu amalannya daripada ibadat di bulan puasa, puasanya sebagainya diterima di sisi Allah. Tuan-tuan, orang yang dapat mula agama selepas bulan puasa dia masih terus berpuasa. Dia masih ambil puasa-puasa sunat. Dia masih lagi melakukan amal ibadat walaupun tak sebanyak di bulan Ramadan. Dia masih istiqamah. Itu tanda puasa amalannya lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menyebut siapa-siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan apabila dia selesai melaksanakan ketaatan itu, antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dia akan terus melakukan ketaatan yang lain selepas itu. Mana dia buat dan dia buat, dia buat dan dia buat, dia terus buat, dia tidak berhenti daripada melakukan ketaatan. Kata dia lagi, manakala antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah apabila amalan kebaikan ketaatan yang dia lakukan diikuti dengan maksiat. Sudah buat ketaatan dalam bulan Ramadan, tiba-tiba mai Syawal dia buat maksiat, dia buat dosa. Itu tanda puasanya hari itu tidak diterima di sisi Allah. Sedangkan apa sahaja kebaikan yang dilakukan sepatutnya menghapuskan kejahatan. Dan sudah pasti yang terbaiknya selepas melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan.
Ada orang tuan hari raya tu tinggal semayang lah. Penat berhari raya, tak dan semayang. No? Ada orang pagi raya tu dia jalan ke rumah tok wan dia. Lepas tu dia pergi yak-yak dengan bala dia. Dia pergi yak-yak dengan markah dia. Dia buat dosa. Itu tanda bahawa puasa hari itu ada masalah. Tapi kalau orang tu dalam bulan puasa dia taat, lepas bulan puasa dia taat, dia benci maksiat, dia benci dosa, dia menjauhi dosa, dia menjauhi mungkar, dia tetap buat kebaikan di atas landasan itu, maka itu tanda amalannya diterima di sisi Allah. Jadi kata Ibn Rajab, membiasakan puasa setelah daripada puasa Ramadan adalah juga merupakan suatu tanda diterimanya amalan puasa di bulan Ramadan. Hai, jom kita cuba untuk puasa. Alhamdulillah, saya yakin ramai orang dah puasa 6 hari itu di bulan Syawal kan. Lepas daripada kita puasa Ramadan, kita dah puasa 6. Yang Nabi kata, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr atau kama qala. Siapa yang dia puasa Ramadan, habis Ramadan dia ikuti dengan dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama dia telah berpuasa panjang tahun. Habislah Syawal pun tak boleh nak puasa dah, kita dah masuk di bulan Zulkaidah. Jadi jom tuan-tuan, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat banyak, jangan tak buat langsung. Jangan. Ya. Kita baca Quran hari itu 1 juzuk sehari. Hari ni sampai tinggal terus. Itu tak betul. Itu maknanya dia ini hamba Ramadan aja. Ramadan bagus ni, malaikat ni. Habis Ramadan, syaitan pula ya. Tak mau macam tu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha. Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, sebaik-baik amalan di sisi Allah Ta'ala, apa dia? Adwamuha, yang berkekalan, yang continuity, yang berkesinambungan. Dia terus buat. Wa in qalla, walau sikit tak apa, tapi buat tu. Dia baca Quran cari semuka aja, tapi harian dia baca. Bukan baca Quran dalam bulan Ramadan satu Quran, lepas itu jumpa Quran pula Ramadan tahun depan. Tak mau. Jadi kita baca Quran tiap-tiap hari. Kita zikir tiap-tiap hari. Kita tasbih tiap-tiap hari. Kita istighfar tiap-tiap hari. Selawat dekat Nabi tiap-tiap hari. Kena rancang. Azam, jazam. Jangan azam saja. Azam, jazam. Lepas azam, jazam. Apa makna jazam? Jazam ni makna nekat. Kita betul-betul buat. Kalau orang tu tekan azam, dia azam aja, tak buat-buat, dapatlah pahala azam lah. Tapi dia tak buat. Kita bukan tekan azam, kita jazam. Kita nak buat. Biasakan mulut lidah kita, dengan selalu membasahinya dengan Quran, dengan zikir, dengan istighfar. Bacakan, biasakan. Ada orang dia kata tulang tak pegang, tak jalan. Kalau pegang baru rasa berjalan. Tapi orang macam tu tengok kita, satu perempuan, dia ni suka pegang tasbih. Ada orang dia tengok tasbih tu, dia rasa macam kawan nak pegang tasbih tu menunjuk. Saya kata kalau kira apa orang kata, kita tak boleh buat. Yang penting kita ikhlas kerana Allah. Ada orang dia pegang tasbih elektronik. Bisa tengok? Saya ingat di HIG pun ada jual. Murah, bubuk di jari ni dia tekan. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, tekan. Bila dia ada di tangan kita, ada tasbih, kita akan otomatik
Kita pegang tasbih, dia berjalan. Tak pegang tasbih, bolehlah 3-4 kali maklum. Mati. Betul habis. Cuba pegang tasbih. Tasbih tu dia ada 100. Kita pegang. Kita baca. Kita dapat rasa tombol dia. Oh, 100 dah. Kita ada. Jangan kena penyakit ujub. Ujub ni tak ada kena-mena dengan orang. Seorang-seorang dia ada. Ujub ni mana? Seorang-seorang. Riak dengan orang. Riak tunjuk kat orang. Sum'ah ni pun dengan orang juga. Kan? Kalau ujub ni seorang-seorang. Dia duduk dalam bilik dia seorang-seorang. Dia boleh ujub. Pegang-pegang tasbih tu. Dia pun duduk tengok tasbih. Oh, dia kata 100 dah. Aku paling rajin dia. Orang patau. Dia duduk cakap dengan orang dia. Dia ujub. Kan? Dia baca-baca Quran. Dia kata betul dah. Baca Quran ni muka jadi muda. Tengok muka aku muda dah. Dia tengok seorang-seorang dia. Dia cakap seorang-seorang dia. Ujub. Jangan. Cukup bahaya. Tolak benda tu. Kita pegang tasbih. Kita pegang tasbih elektronik lah. No. Semua tu tujuan dia. Kerana nak mengingati Allah. Kerana nak zikrullah. Kan? Hak ramai pergi umrah. Kan? Beli tasbih balik. Tak tahu. Tak tahu mana. Duduk dalam hari tu, duduk dalam media tu, tak pakai tasbih tu pun. Pasal apa tak pakai? Dah saya nak cadang. Kalau tak pakai, pil tak di surau. Pil tak di masjid. Dibagi dekat pegawai masjid, suruh dia bergantung di depan tu. Supaya orang boleh ambil pakai tasbih kita tu. Dah kita tak pakai. Lepas tu tak mau bagi orang pakai, kan rugi. Nampak? Tuan-tuan, ada setengah masjid tak ada biji tasbih tu. Kadang tak ada satu pokok ada tasbih. Tak ada. Ada setengah masjid banyaknya tasbih. Kan? Ada setengah masjid tak ada satu botol pun minyak wangi. Ada setengah masjid banyaknya minyak wangi. Betul tak betul? Pasal apa? Pasal dia melibatkan kesedaran orang di situ. Kalau orang tu dia sedang bahawa dia patut menjadi sebab kepada pahala, maka dia akan ambil minyak wangi. Ada banyak botol di rumah dia, dia filter di masjid dan surau. Dia niat kerana Allah, orang pakai dia boleh pahala. Dia ambil dia punya tasbih, dia filter di masjid tu, dia pergi beli tempat gantung tu, dia pelekat, dia gantung. Sama macam kita pergi tandas-tandas masjid surau. Kita masuk dalam tiap tandas tu, berapa tandas ada tempat cuci tandas. Betul tak? Dia ada flash, dia ada mangkuk, tapi dia tak ada tempat cuci tandas. Itulah beruih tak ada. Beruih ni ada dalam store. Maksud, jadi kita masuk, kita cuci lagu mana? Kita flash saja. Flash. Tapi kadang-kadang tandas tu kesian kita tengok. Oleh kerana orang duk flash tu dia punya tu tak suci. Tak suci. Kalau ada beruih tu kita boleh tolong cuci pelan-pelan. Ada orang nak cuci tapi tak ada peralatan, tak ada tools, tak ada. Kita boleh pergi beli. Pergi hardware, beli beruih, beli tempat pelekat. Masuk dalam tandas tu, pelekat, gantung. Wakaf. Beli slipper, tak, wakaf. Saya ingat tak ada Tok Imam nak marah kat dia. No. Di London, ada pusat Islam di London. Ada banyak pusat Islam di Europe. Semua orang rasa bertanggungjawab pada pusat Islam mereka. Semua orang bawa tools dalam pungkuk kereta dia buat. Ada hak perbaik kipas, ada hak cuci kipas, ada yang bubuh benda tu, ada yang sediakan benda ni. Mengikut kemampuan masing-masing. Tempat kita tak mau nak jadi. Pasal apa je? Pasal ada tuk siap. Pasal ada noja, ada tuk bilal. Dia kata ni bukan kerja aku. Memang kita perlu ada tuk siap. Memang kita syukur ada tuk bilal. Tetapi orang lain yang jadi makmum, yang jadi jemaah biasa, kenapa tidak biasakan benda yang baik ini jadi sebab kepada kebaikan? Biar di tangan kita ni hanya ada kunci syurga, bukan kunci neraka. Orang masuk dalam bilik ayak selak pun tak ada. Betul tak betul? Kita masuk dalam tandas, tengok-tengok,
tandas telah tu rosak, mangkuk tu punya kotak Tuhan yang tahu, bukankah itu imej buruk kepada agama kita? Pengurusan itu satu hal, tapi apa sumbangan kita? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita balik dekat hadis kita, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala azwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kita sedekah RM1, RM2, tapi tiap-tiap hari kita buat. Contohnya, kita wakaf tiap-tiap minggu, kita wakaf. Contohnya, tuan-tuan, walaupun sikit tak apa. Bukan nanti banyak, yang penting bukan sikit atau banyak, yang penting adalah suci hati, ikhlas dalam memberi kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ya, dalam syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, kerana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis yang kita baca ini dia menggalakkan al-had, iaitu menggalakkan amalan yang berterusan walaupun amalan itu sedikit. Kata dia berterusan adalah lebih baik walaupun sedikit daripada amalan yang banyak namun terputus. Maksudnya, namun ditinggal lama, itu baca Quran sampai habis 2 kali, lepas itu tak baca dah, tak sentuh dah, tak pegang dah Quran sampai Ramadan akan datang. Tak habis. Maka dengan berterusannya amalan yang sedikit tersebut, maka akan berterusanlah ketaatan. Jadi kita dalam mood taat, kita zakah, kita zikir, kita baca Quran hari-hari. Jadi kita duduk dalam mood taat hari-hari. Kita dalam keadaan dalam ibadat hari-hari. Kita berterusan zikir, merasa diri hampir dengan Allah, muraqabatullah, dia kata muraqabatullah, dekat dengan Allah, no? Merasa kita dekat dengan Allah dan ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia akan menghasilkan berlipat kali ganda berbanding amalan banyak namun terputus. Pahalanya akan berlipat kali ganda berbanding dengan amalan tu banyak tapi terputus. Mana buat setahun sekali saja. Mana? Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain daripada itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Madarij As-Salikin menyebut tanda diterimanya amalan seseorang itu ialah apabila dia merasa bahawa amalan yang dilakukannya masih hina dan kecil. Jadi ajak diri kita, bila kita buat satu amalan, kita sedekahkah, kita wakafkah, kita buat korbankah, kita tetap merasa hina dan kecil. Jangan main perasaan ujub dan sombong. Jangan main perasaan riak dan takabur. Jangan. Tu. Sehinggalah, kata Ibnu Qayyim, orang yang benar-benar mengenal Allah akan sentiasa beristighfar selepas selesai melakukan ibadah. Lepas kita buat ibadat, kita istighfar. Sebab itu Nabi SAW selepas daripada semayang, tiap kali semayang Nabi akan beristighfar 3 kali. Betul tak? Sebab itu sunnah kita sudah semayang, ya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lepas semayang istighfar. No? Dan kalau kita tengok, Allah Ta'ala juga memerintah hamba-hambanya supaya beristighfar setelah selesai melaksanakan ibadah haji, setelah selesai melakukan solat malam. Kita istighfar. Lepas ibadat kita istighfar. Nampak? Lepas kita solat malam kita istighfar bagi banyak-banyak.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita bertaubat dan beristighfar. Selepas daripada kita melakukan ibadat tadi, maka sesiapa yang mengetahui kewajipannya kepada Tuhannya dan menyadari akan kualiti amalnya serta aib-aib yang melekat pada jiwanya, niscaya dia akan selalu beristighfar setelah selesai melakukan amal ibadah, dan dia akan merasakan amalannya masih sangat penuh dengan kekurangan. Ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim. Maknanya, jauhnya ahli ibadat yang betul kenal Allah daripada penyakit-penyakit hati. Kita ni bila kita buat, kita mudah jatuh ditimpa perasaan. Perasaan kita hebat, perasaan kita rajin, perasaan kita pemurah, perasaan kita alim, perasaan ini semua akan menyebabkan kita celaka di depan Allah. Tak boleh. Kita kena rasa kita kurang. Baru kita, dalam bahasa lain, kita kena tawa. Itu. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah pun melalui tarbiyah yang betul, tepat, dan kita akan istiqamah di dalam amalan ibadat dan kebajikan yang kita buat hari itu, supaya kita dalam sentiasa mutaat itu kita dapat. Yang kedua, kita sedang berada di bulan haram, yang mana bulan haram ini mempunyai kedudukan yang tertentu di hadapan Allah, di sisi Allah. Kita ulang dan kita tak jemu ulang ingatan kepada semua. Bila kita duduk di bulan haram, amalan kita tak sama, balasannya tak serupa. Kita buat baik ke, kita buat dosa ke, amalan kita tak sama dari segi ganjaran pahala, tak sama dari segi ganjaran dosa. Apa nas dia? Nas dia ayat daripada surah 36 surah Taubah. Untuk boleh balik rujuk di dalam tafsir. Allah kata, inna iddatash syuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sampai habis. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah. Allah tetap dalam kitab dia bilangan bulan ada 12. Bila? Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari Allah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang sangat dihormati. Zalikad dinul qayyim. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Jadi itulah ketetapan, ketentuan dalam agama kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu inaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu, yakni dengan melanggar larangan-larangannya. Nabi kata, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Az-sanatu 12 syahran min arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram wa rajabun mudhar allazi baina jumada wa sya'ban. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadis sahih. Nabi kata, waktu itu berputar, berpusing sebagaimana keadaannya
Waktu itu beredar sebagaimana keadaannya ketika Allah Ta'ala cipta 7 petala langit dan bumi. Nabi kata, setahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, yang suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar, terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir seperti yang dipetik daripada riwayat Ibnu Abbas, bila Ibnu Abbas mentafsirkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran sampai fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan buat nanya pada 4 bulan haram tu diri-diri kamu. Kata Ibnu Abbas, dia kata fi kullihinna, sebenarnya Allah larang kita buat zalim diri kita ini pada semua bulan. Betul tak betul? Allah larang kita buat zalim diri kita, adakah dalam 4 bulan tu saja? Tak, semua bulan. Sapak pun kita tak boleh buat zalim diri kita. Kita tak boleh buat dosa sapak. Kita tak boleh menipu, kita tak boleh mungkir janji, kita tak boleh derhaka mak bapak, kita tak boleh derhaka suami. Betul tak betul? Dalam bulan sapak, samalah. Sapak ke, Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, Jamadil Awal ke, Jamadil Akhir ke, no? Sya'ban ke, Ramadan ke, Syawal ke. Semua ini bulan-bulan yang bukan bulan haram. Tetap juga Allah Ta'ala larang kita buat nanya diri kita dalam bulan selain daripada 4 bulan itu. Kata Ibnu Abbas, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu buat zalim diri kamu dalam 4 bulan itu. Summa ikhtassa min zalika 4 ashhur, kemudian Allah mengkhususkan daripada 12 bulan yang dilarang kita buat zalim itu 4 bulan, 4 ashhur, iaitu 4 bulan yang haram. Faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna, maka Allah jadikan bulan yang 4 itu bulan haram, yang diharamkan kita zalim diri kita dan membesarkan pengharaman itu. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa yang kita buat ketika kita buat dosa di 4 bulan haram, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, az-dzamba fihinna a'zam, dosa itu pada 4 bulan haram a'zam, jadi lagi besar. Maknanya kalau kita contohnya bunuh orang tak sengaja, kena bayar diat dalam bulan Sya'ban, kita kena 100 ekor. No? Maka bila kita bunuh orang tak sengaja, walaupun tak sengaja, kena bayar diat ketika berlaku perbuatan itu dalam bulan haram, dia kena 200 ekor. Faham? Maksudnya berlaku gandaan pada dosa. Berlaku gandaan kepada balasan. Begitu juga kata Ibnu Abbas, wal amal salih wal ajru a'zam. Maknanya wa 'azzama al amal salih, ay wa ja'ala al amal salih wal ajru fihinna a'zam. Maknanya bila kita buat amal soleh, kita main mengaji, kita pergi sembahyang jemaah, kita urus rumah tangga kita, kita bersedekah jariah, kita wakaf, kita buat korban, kita buat ibadat dalam bulan yang haram ini, dan pada saat kita buat di dalam 4 bulan haram, tanpa kita sedari, amalan soleh kita juga digandakan pahalanya. Itu maksudnya.
Makna di sebalik buat dosa-dosa jadi besar, buat kebajikan jadi besar. Nampak tak? Kalau kita buat dosa, kita nanya diri kita, ancamannya apa? Ancamannya dosa kita berganda. Tapi kalau kita buat amal soleh kita juga berganda. Jadi kita main mengaji pagi ini, pahalanya tidak sama seperti kita buat di bulan bukan bulan haram. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah kata pula, "Fala tazlimu fihin anfusakum." Dia mengulas ayat, jangan kamu zalim diri kamu dalam 4 bulan haram itu. Kata dia, "Inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra." Sesungguhnya buat zalim di dalam 4 bulan yang haram lebih besar kesalahannya, lebih besar dosanya. Minaz zulmi fima siwaha, daripada seorang buat zalim pada yang lain daripada 4 bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walaupun zalim itu pada semua keadaan adalah besar. No, walakin Allah, tetapi Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha, membesarkan daripada urusannya, perintahnya apa yang dia kehendaki. Ikut suka Tuhan. Tuhan telah membesarkan banyak benda yang kalau kita teliti daripada biasa. Contoh, innallaha astafa safaya min khalqihi. Allah Ta'ala telah mengistimewakan, membuat pilihan untuk berikan keutamaan daripada ciptaannya, makhluknya. Istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Allah pilih, malaikat pun ada yang terpilih daripada banyak malaikat. Ada tak malaikat yang terpilih? 10 malaikat yang wajib diketahui, kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakim, Atid, Malik, Ridwan, apa semua ni, kan? Dalam kalangan malaikat tadi yang terpilih itu ada lagi malaikat terpilih, kan? Iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, penghulu segala malaikat. Macam itulah juga di kalangan manusia ada yang terpilih. Siapa? Ada rasul, ada nabi. Di kalangan Nabi, Rasul itu ada ulul azmi. Kita mengaji kan? Ada 5 orang Rasul ulul azmi. Daripada semua Rasul Nabi, ada lagi terpilih daripada yang terpilih. Iaitu Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kehendaki macam tu. Masa sama juga. Ni kita hari Jumaat dipilih oleh Allah menjadi Sayyidul Ayyam. Hari semua Allah cipta, hari semua Allah reka, tapi Allah tentukan hari Jumaat ini adalah penghulu hari. Tidak ada matahari yang lebih baik, kata Nabi, keluar di ufuk timur yang lebih baik daripada hari Jumaat. Nampak? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Bumi, Allah pilih bumi, tapi Allah memilih tempat pilihannya di buminya sendiri. Apa dia? Masjid, tempat yang sangat mulia, dinamakan rumah Allah. Tetapi dalam banyak masjid, ada masjid lagi mulia, dan paling mulia adalah Masjidil Haram di Makkah. Kemudian Masjidil Nabawi di Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestin. Nampak? Begitulah tuan-tuan. Jadi ramai orang kita tidak dapat pendedahan tentang kepentingan untuk menjaga masa-masa yang namanya bulan-bulan haram. Untuk menjaga kesucian bulan haram. Bulan haram ni orang Arab dulu simpan pedang dalam sarung. Maknanya tak menumpahkan darah, tak berkelahi. Orang Arab yang mudah berperang tu sampai bulan haram stop peperangan. Pasal apa? Nak bagi orang masuk mudah ke Mekah. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah buat haji, Muharram balik ke tanah air masing-masing. Bulan Rajab masuk untuk buat ziarah Baitullah, buat umrah tu dulu. Tapi kita ni tuan-tuan berkelahi. Berbunuhan ada di bulan haram. Betul tak betul? Sehari 2 lepas tuan-tuan, ada satu budak yang bebas dadah.
Nah, dan dia bebas jenayah. Tak pernah buat jenayah, tak pernah ambil dadah, disahkan dia bukan penagih dadah. Tapi dia tergamak, bukan sahaja membunuh, dia kelak perut. Nah, dan dia bakar perempuan yang dia rosakkan masa depan wanita malang itu. Perempuan ini telah pun dijadikan mangsa untuk dia memuaskan hawa nafsu dia. No, dia berzina. Mungkin dia menjual kata-kata janji cintanya untuk bertanggungjawab. Lepas itu dia berzina dengan perempuan tu mengandung. Dalam kandungan ada perut 4 bulan. Dia pujuk suruh guguk barangkali. Perempuan tu tak mau. Perempuan tu tuntut dia bertanggungjawab. Dia bunuh perempuan malang tu. Dia kelak perut, tuan-tuan. Dia bakar. Ada daripada cerita wallahu alam. Besok pagi-pagi subuh dia pergi. Dia tengok-tengok tak mati lagi, dia tikam bagi mati. Dia bakar sampailah 40% terbakar. Orang tengok asap naik, mendedahkan perbuatannya yang sadis dan kejam di bulan haram. Ni bulan haram. Dan bayang, orang yang mengambil nyawa orang tanpa hak. No, Allah kata apa? Seperti dia membunuh nyawa semua manusia. Macam mana dia nak balik menghadap Allah? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis. Jadi yang ketiga kita nak sebut pagi ini berkenaan dengan apa yang kita sedang depani, Zulkaidah, Zulhijjah. Apa dia? Kita nak buat ibadat korban. Nah, hukum korban. Korban ni daripada perkataan udhiyah. Secara ringkas, hukum buat korban dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dituntut. No, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mereka menetapkan sembelih korban ni wajib setahun sekali kepada orang yang bermukim dan berkemampuan. No, tapi dalam mazhab kita sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Ada disebut dalam istilah fiqahnya sunnah kifayah. Setiap keluarga kita galakkan kena ada satu orang menjadi wakil, no, untuk buat korban. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah daripada sahabat yang bernama Mikhnaf bin Sulaim. No, cerita sahabat Mikhnaf ini, waktu itu kami sedang wukuf di Arafah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi bersabda. Nabi kata, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya ke atas setiap ahli, yakni setiap orang dalam sebuah rumah, satu keluarga, satu ibadat korban pada setiap tahun. Jadi kita azam kena ada korban dalam tiap-tiap rumah. Sebab tu saya dapati di tempat kita ini masih kurang lagi ibadat korban dilakukan. Kerana kalau 10 ekor satu koryah, baru bermaksud 70 keluarga. Baru bermaksud 70 tumpuk. 70 tumpuk, kalau satu tumpuk, satu bahagian, satu keluarga, makna baru 70 keluarga, 70 rumah. No? Sedangkan Nabi kata, siapa yang ada lebihan, dia ada duit yang cukup, maknanya untuk belanja, ada lebihan, tapi dia tidak buat korban, maka kata Nabi, tak usahlah datang menghampiri tempat-tempat sembahyang kami. Maknanya Nabi suka tak kita tak buat korban? Nabi tak suka. Sedangkan buat korban itu adalah syiar agama yang sangat dituntut. Nak memperingati sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Nah,
Korban ni tuan-tuan, dia mempunyai fungsinya. Korban ini tuan-tuan, dia mempunyai fadilatnya. Pada hari raya korban, apa amalan yang paling Allah suka? Ya? Allah Ta'ala perintah dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah bagi Tuhan kamu dan sembelihlah. Maknanya, lain daripada sembahyang, sembelih. Sebab tu kata Nabi dalam hadis Al-Imam Tirmizi, hadis yang hasan gharib, Nabi kata, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allahi min iraqid dami innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Maksudnya, kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari An-Nahar. Mana hari Nahar itu hari raya Aidil Adha. Nahar itu makna sembelih. Nah, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah, selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Maknanya Allah paling suka hari raya kita sembelih korban. Sesungguhnya kata Nabi, binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Allah redha dekat kita sebelum darah sampai jatuh ke bumi waktu kita sembelih. Kata Nabi, maka bersihkan jiwa kamu dengan berkorban. Tuan-tuan, kita akan bersihkan jiwa kita daripada penyakit-penyakit seperti kedekut. Apabila kita melakukan ibadat korban. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. No? Kalaulah kita tengok orang hari ini, zaman ni, saya rasa kita tak ramai yang betul-betul spend bersedia untuk buat korban, rancang buat korban setiap tahun. Contoh, dia buat satu tabung, nama dia tabung korban 1444. Dia akan masukkan duit. Tuan-tuan, kita ada bayar bil telefon. Ada orang bayar 150 sebulan, ada orang bayar 200 sebulan, ada bayar 40 sebulan. Kita bayar bil Astro, duk tengok gambar Netflix macam-macam. Kita bayar RM60, RM80 sebulan. Sebulan. Tuan-tuan, sebulan kita bayar dalam bab dunia boleh. Ni kita nak naik binatang korban kita tu di mana tuan? No? Kita nak naik dia atas titian sirat. Kita sembelih kambing mati seekor. Pasal itu saya kalau orang tanya antara bahagian dengan sekok, sekok lebih baik daripada bahagian. Pasal apa? Sekok itu dia tu sekok. Ada kepala, ada tanduk, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kaki, empat, semua kita punya. Walaupun kita tak, di sini kita sunat pergi tengok, kita tak boleh tengok lah sebab buat tempat lain kan. Tapi kita akan jumpa, dia akan main. Dia akan main itu. Kita mati itu, di sana itu, di mahsyar itu, dia tu akan main. Kita ni akan naik dan menunggangnya di atas titian sirat. Muslimin muslimat dirahmati Allah, takkan tak boleh bubuh dalam tabung sehari RM3. Kalau sehari RM30, 30 hari baru RM90. Tu ya, RM90. Kita bayar bil telefon pun RM150. Kalau sehari RM3, 300 hari makna RM900. RM900. Hari ini tuan-tuan, cak kocok pun RM7. Kemarin petang saya singgah di satu restoran mamak dekat situ. Makan ayam saja. Ayam dia bakar, dia salai sikit. Kan? Berapa? RM12. RM12 lah. Ayam itu RM12.
Kita tengok, Maggi goreng, berapa dia? Maggi je. Pergi tengok, berapa dia? Nak bubuh dalam tabung, tak boleh macam ni. Bila orang tanya saya tak ada duit, tuan, kita duduk wakaf, kita duduk sedekah, kita duduk jariah, tentu bola tabung masjid, tentu bola tabung derma. Hak tu lah kita nak pakai di sana. Hak kita duduk buat ibadat, kan kita nak kutip di sini saja. Di sini Allah bagi rahmat, di sini Allah bagi berkat, di sini Allah bagi kebahagiaan, di sini Allah bagi kesenangan, di sini Allah bagi keredaan, di sini Allah bagi jiwa yang tenteram, fikiran yang lapang. Rezeki yang hebat juga tu. Balik di sana itu, mata wang kita nak pakai di sana. Tuan-tuan duk wakaf Quran, wakaf telaga, tu nak pakai di sana. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau orang tanya semanakah tempat paling baik buat korban, di mana tuan-tuan duduk, situlah tempat paling afdal. Pasal kita boleh tengok dan boleh makan sebahagian daging korban kita. Tetapi boleh tak kalau nak buat korban di luar? Boleh. Yang penting jangan kerana yang lain daripada kerana Allah. Di luar kah, di dalam kah, kerana Allah. Suci hati kerana Allah. Cuma saya bagi pihak Yayasan Amal Malaysia, Cawangan Kedah, saya nak bagi peluang dekat tuan-tuan untuk bersama dengan kami dalam ibadat korban dan akikah tahun ini 1444 yang kami akan adakan di beberapa negara Afrika, termasuk juga di benua India dan di sebelah sini di Kemboja. Tuan-tuan, kita akan ada rombongan, kami akan hantar pergi dekat Nak Raya nanti ke Chad. Saya dah pergi Chad hari itu. Tahun lepas saya pergi Uganda, tahun ni ada yang akan ke Uganda dan ke Nigeria. Kita juga ada wakil di Burkina Faso, kita ada wakil di Assam. Ketika saya bercakap ni, pengerusi Yayasan Amal sedang berada di Assam, India. Sebuah negeri umat Islam yang dizalimi dan terinaya di tengah-tengah benua India. Kesian no? Di benua India yang mana kerajaan Hindu telah menarik pengiktirafan sebahagian daripada masyarakat Muslim di Assam sehingga mereka tidak ada kewarganegaraan. Jadi ini sedang berlaku dan kita akan juga buat di sana. Jadi kalau di Afrika ni susah buat berebut-rebut. Saya teringat masa saya berada di Chad satu tahun tu, saya pergi di Chad, kami sembelih hari itu 100 berapa puluh ekor sembelih pada hari itu. Jadi orang miskin di luar ni terlampau ramai. Jadi dia takut. Memang kita bagi tu seorang sekor. Jadi kita tak lapar dah. Yang kita tukang sembelih saja. Kita sembelih, kita serah dekat mereka. Jadi urus kalangan mereka yang akan agihkan. Tuan-tuan, tentera jaga juga. Bila buka pintu, perempuan kotor ni ditolak sehingga berlaku pijak. Pojok tak ada kematian. Tentera ni punya nak jaga tembok ni. Bang! Tembok senapang. Pasal nak suraikan orang. Jangan berebut. Semua orang akan dapat. Pakat heret satu keluarga sekong kambing bawa balik. Seronok mereka tuan-tuan. Jadi kesian kepada orang yang tak ada. Kita ni ada, alhamdulillah. Jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk buat korban di negara-negara miskin ini dengan harga yang masih serupa pada tahun lepas. Harga kita satu bahagian lembu RM350. Kita dia ada kakak kita tadi main akad siap-siap dah dengan saya. Saya akan uruskan di dokumentasinya diuruskan di ibu pejabat. Kemudian seekor kambing harga dia RM480. Jadi seekor kambing. Tentu boleh buat akikah kambing ya anak cucu kita. Kalau di sini mahal kambingnya. Kemudian sebab dia akikah ni boleh buat seekor sebenarnya, cuma afdal buat dua. Laki-laki 2 ekor, perempuan seekor. Okey. Kalau nak buat unta boleh juga. Satu bahagian unta RM550. Unta dia besar sikit. Tapi umumnya lembu, kambing di sana lebih besar daripada di tempat kita. Dagingnya dapat lebih banyak. Muslimin muslimat sekalian, siapa yang nak
bayar tunai, tuan-tuan boleh bagi tunai hari ini. Tuan-tuan nak bagi wakaf Quran pun boleh, nak bagi wakaf telaga pun boleh. Tetapi tuan-tuan boleh juga membuat pindahan akaun. Maknanya tuan-tuan transfer duit masuk ke Yayasan Aman dan kemudian slip bank tuan-tuan ambil hantar pada saya. Saya akan daftar nama tuan-tuan untuk kita buat proses akad wakalah bagi menguruskan dan menyempurnakan ibadat korban atau akikah tuan-tuan. Jadi nombor telefon saya itu yang paling penting, iaitu 013 013 488 1967 013 488 1967. Okey, yang terakhir saya nak buat pengumuman sikit berkaitan dengan Zuitina. Zuitina ni tuan-tuan, ada ramai yang dah ambil di Langkawi. Saya dah post kepada yang ambil Zuitina ini dengan bayaran post yang tuan-tuan kena tambah. Tetapi hari ini tuan-tuan tak perlu lagi pesan melalui post, kecuali memang tuan-tuan nak perlu saya post. Kerana Zuitina tuan-tuan boleh dapat di kedai Masjid Al-Hana. Di kedai Masjid Al-Hana pukul 9 dia dah buka. Tuan-tuan sehari boleh pergi beli di situ. Harga promosi biasa RM99, harga asal RM120. Cuma yang saya nak sebut benda ajaib yang saya jumpa sepanjang saya mengguna dan mengedarkan Zuitina kepada orang awam. Tuan-tuan, apabila orang kata dia antioksidan, dia anti kanser, dia anti keradangan, saya melihat ada beberapa kes yang melibatkan orang tu dia sepatutnya kena bubuh stent, tapi tak payah letak stent. Ada 2 orang tapi nak letak stent tak jadi, hanya buat angio, tak letak stent. Yang terbarunya ada 1 orang kontraktor. Dia ni tuan-tuan, doktor India yang rawat dia kata dia kena letak juga 1 stent sebab sumbat 1 saluran menyebabkan dia tak boleh bernafas, tapi yang lain semua okey. Dia cerita sendiri pada saya, doktor India tu tanya, you makan apa? You makan ubat cair darah? Tak. Dia makan minyak zaitun. Dia kata mungkin itu minyak. Sebab semua lemak-lemak dia dah pecah, badan dia besar juga. Badan dia besar sebab tu berlaku sumbatan. Yang kedua, yang ketiga, orang yang gastrik yang sangat teruk. Gastrik sangat teruk ni macam saya, gastrik yang tak teruk. Gastrik tak teruk maksud dia bila bulan puasa kita berpuasa sepanjang hari, bila kita buka kita kena hati-hati makan. Sebab lepas itu kita akan belahak, dia menikam, dia menyucuk dekat sini, kita pergi semayang tak selesa. Saya mengalami masalah tu. Bila lagu tu saya tak mampu jadi imam. Saya kalau nak jadi imam, imam saya. Selalunya saya tak jadi imam, saya akan memberi tazkirah sahaja. Kerana saya ada masalah gastrik yang tak teruk. Saya kena makan apa? Macam bomba masuk dalam perut tu. Dia pergi cari ubat tu lah dulu ni. Tetapi tahun ni tak perlu lagi lah. Saya boleh jadi imam, saya boleh malam sama tu memberikan tazkirah. Ada seorang ustaz, nama dia Ustaz Salam. Dia ni gastrik yang sangat teruk. Pasal apa? Dia kata, saya tak boleh pergi masjid, saya tak boleh pergi surau, saya belahak. Dia sendawa yang teruk sebab angin dalam perut dia. Dia mengambil Zuitina siang malam, petang esok nak buka puasa tu, gastrik dia dah hilang. Terus hilang macam putih tak buang. Ada kes-kes jantung, seorang siap masjid, dia kata saya jantung, saya dah tak boleh jadi imam sebab saya penat. Dia mengambil minyak zaitun Zuitina, penatnya hilang. Ada seorang lagi, dia accident, hari tu patah 3 tulang rusuk dia patah, penat. Dia mengambil zaituna, Allah hilangkan penatnya dan dia beransur pulih. Ini tuan-tuan benda yang pelik. Tadi saya cerita ada satu maklum jumpa saya. Dia kata saya ada ketumbuhan dalam hidung. Saya memang dah buang sekali. Doktor di KMC panggil buang sekali lagi. Hari itu dia dah makan botol minyak zaitun. Dia pun pergi untuk temu janji buang ketumbuhan kali kedua. Doktor kata tak payah. Tak payah dulu. Kita tengok dulu. Sebab dia seperti berhenti. Itu dengan izin Allah.
bukan zaitun menyembuhkan. Yang menyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain biasalah, jadi sergak, jadi lebih sihat, jadi lebih. Yang penting tu antara nikmat yang besar Tuhan bagi, ramai orang tak bersyukur adalah nikmat sihat. Dia tak jaga kesihatan dia, tiba-tiba dia tak sihat. Waktu tu baru dia tahu nilai sihat yang Tuhan bagi dia. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak zaitina, pergilah ke Masjid Hana, ke kedainya. Di situ ada jual minyak zaitun muda, ya. Dia zaitun putih, minyak zaitun putih ni macam ni. Saya bawa bekal macam ni. Yang ini sampel saja tuan. Saya bawa bekal untuk saya makan di sini. Jadi saya disahkan oleh doktor pakar, saya ada masalah pita suara. Doktor pakar dia letak tu, dia kata you kena pantang bercakap atau you kena buat pembedahan. Jadi nampaknya saya banyak kena bergantung. Saya tak minum air, saya tuang macam tu, saya biar dia dekat sini, dia akan basah dekat sini. Jadi saya boleh bercakap. Alhamdulillah, Allah temukan saya dengan rahmatnya, dengan zaitina ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Bulan depan kita akan berjumpa dekat-dekat dengan nak tak apa hari dah dengan nak raya. Kalau waktu tu pun insyaAllah semua last minute lah. Maknanya saya duduk cadang tu, kami duduk cadang dalam 25 hari bulan tu kita nak tutup lah pendaftaran pada ketika itu. Kita akan jumpa pada bulan depan. Yang baik dari Allah Taala, silap kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.